Assalamualaikum guys, welcome back. Sebelum kita mula, aku nak minta jasa baik daripada korang semua untuk korang subscribe dan juga hit notification button untuk korang make sure korang tak miss sebarang isu-isu semasa yang kita bincangkan dekat sini. Semalam aku ada berkongsi dengan korang pendedahan dari seorang influencer ni yang mempersoalkan kredibiliti dan juga ketulusan satu NGO ni iaitu Aman Palestin. Influencer yang dikenali sebagai Alif Ahmad mempersoalkan tentang tindakan NGO tersebut yang menggunakan kutipan derma orang awam sebanyak 34 juta ringgit pada tahun 2021 untuk tujuan pengurusan yang mana jumlah tu ialah 30% daripada jumlah keseluruhan kutipan pada tahun 2021 iaitu sebanyak 114.5 juta ringgit. Rupanya bukan setakat influencer tu aja yang ragu-ragu, tapi pejabat Mufti Perlis juga ada keluarkan surat rasmi yang merujuk kepada organisasi tersebut. Dekat satu surat rasmi yang bertarikh 24 Ogos 2023, pejabat Mufti Perlis tulis, pihak jabatan ini berpendapat ada hal-hal yang tidak jelas dan menimbulkan persoalan berhubung dengan kutipan tabung aman Palestin. Aduan beberapa pihak meminta agar pertubuhan itu disiasat berkaitan wang kutipan yang dipungut dan dikumpulkan selama ni. Untuk itu, pihak jabatan ini ingin memberikan pandangan agar pihak Jabatan Tuan tidak membenarkan pertubuhan tersebut untuk membuat kutipan di permis-permis agama Islam di negeri ini sehinggalah siasatan dan kepastian diperolehi. So, basically ini surat rasmi dari pejabat Mufti Perlis untuk Jabatan Agama Islam Negeri Perlis yang mana Mufti Perlis minta kerjasama dari Jabatan Agama untuk stop benarkan organisasi ini untuk buat kutipan derma dekat negeri tersebut. Tapi tak pasti lagi sama ada Jabatan Agama Perlis ikut jaringan Mufti Perlis ataupun tak. Wallahualam. Tapi itulah, kalau kata Mufti Perlis pun dah ragu-ragu dengan NGO ni, apatah lagi kita, betul tak? Ibarat kata, kalau tak ada angin, masakan pokok bergoyang. Makanya, untuk pastikan pokok berhenti bergoyang, NGO tersebut ada buat hantaran dekat media sosial yang mana mereka menjawab persoalan dari Mufti Perlis. Dekat sini, aku just nak highlightkan isi-isi penting dari surat rasmi Aman Palestin kepada Mufti Perlis yang mana dia tulis, kami, sebuah pertubuhan tidak bermotifkan keuntungan yang didaftarkan di Malaysia pada 3 Januari 2006 dan sepanjang tempoh kewujudannya hingga hari ini telah melaksanakan projek-projek bantuan kemanusiaan, kemah-kemah pelarian, meliputi kempen Ramadan Bersamamu, ibadah korban di Bumi Anbiar, bantuan musim sejuk, pembinaan sekolah, hospital, masjid, bantuan pembiayaan keluarga miskin, anak yatim dan bantuan beasiswa termasuk juga dalam negara sendiri, sebagai contoh banjir, persekolahan, C19 dan bantuan Ramadan dan sebagainya. Kami ada jalankan kutipan derma dekat seluruh negara melalui cawangan dan bagi negeri Perlis, kami telah mendapat surat kebenaran untuk memungut derma khairat di negeri Perlis dari Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis bertarikh 7 Jun 2023 dan untuk tujuan tersebut, pengurusan kami di negeri Perlis telah meletakkan tabung-tabung derma di permis-permis perniagaan, institusi agama dan pendidikan dan sebagainya. Kutipan derma ni berjalan tanpa sebarang masalah sampailah perhatian kami dirujukkan kepada status portal media di atas iaitu Pro Media Tajdid. Pihak kami terkejut dan juga hairan dan sehubungan dengan itu kami ingin mendapatkan kepastian dan penjelasan dari pihak Mufti Perlis dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis. Yang pertama, adakah surat kebenaran memungut derma khairat dari Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis bertarikh 7 Jun 2023 telah terbatal atau dibatalkan? Apa yang dimaksudkan dengan hal-hal yang tak jelas dan menimbulkan persoalan berhubung dengan kutipan tabung aman Palestin? Pihak mana yang buat aduan dan meminta supaya Aman Palestin disiasat berkaitan wang kutipan yang dikumpulkan oleh Aman Palestin? Yang tu tak payah tanya lah, orang dah report tu. Adakah terdapat sebarang laporan polis, laporan kepada Jabatan Mufti, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Cawangan Perlis mengenai wang kutipan aman Palestin? Adakah Jabatan Mufti Perlis boleh memberi arahan secara tersirat supaya Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis melarang kami membuat kutipan di permis-permis agama Islam di Negeri Perlis hinggalah siasatan selesai dan kepastian diperolehi? Pihak manakah yang membuat siasatan dan apakah status terkini siasatan tersebut? Macam mana surat rasmi Jabatan Kerajaan Negeri Perlis dapat sampai ke tangan portal Pro Media Tajdid dan disebarkan kepada orang awam? Dan kenapa selepas 2 bulan barulah perkara ni ataupun surat ni tersebar untuk tatapan orang awam? Dan kat posting diorang tu, pihak NGO ni ada juga kepilkan ataupun lampirkan surat rasmi daripada Jabatan Agama Islam Negeri Perlis yang mana dekat situ diorang memang benarkan NGO tersebut untuk buat kutipan derma dekat negeri tersebut sehingga
tarikh 6 Jun 2024. Pertamanya, betul juga persoalan dari NGO tersebut sebab aku pun ada persoalan yang sama. Kenapa selepas 2 bulan barulah perkara ni diwar-warkan ke media ataupun diketahui oleh orang awam? Adakah disebabkan apa yang berlaku dekat negara saudara kita ataupun sebenarnya ada pihak yang cuba menangguk di air yang keruh? Kedua, masalah ni mungkin berpunca juga daripada organisasi ataupun NGO terbabit yang mana kita memang sedia maklum dah, NGO ni memang sangat besar dengan kutipan 9 angka setahun, tapi masalahnya dia punya audit kita susah nak jumpa. Ketiga, aku rasa elok jugalah kalau kata NGO ni buat pertemuan dengan Mufti Perlis untuk merungkai, menghurai ataupun untuk menyelesaikan kekeliruan yang terjadi, sebab sebolehnya masyarakat nakkan satu organisasi ataupun satu badan yang mengutip derma yang diorang boleh percaya memandangkan sekarang ni ialah waktu kritikal untuk saudara-saudara kita yang berada dekat negara sana. Kami semua ingin menyumbang, bukan setakat menyumbang doa saja, kami ingin menyumbang harta benda kami supaya dapat memudahkan perjalanan ataupun urusan saudara kita yang berada dekat sana. Dia bukan apa, sebelum ni pun Dr. Mazhar iaitu Mufti Perlis ada berkongsi luahan ataupun keluhan dari warga Palestin yang maklumkan, diorang tak terima pun sebarang duit bantuan dari NGO Malaysia, tapi bukan semua, cuma segelintir je lah NGO dekat Malaysia yang buat perangai macam tu. Makanya of course dah kewajipan Dr. Mazhar untuk ingatkan ataupun warning kepada masyarakat supaya berhati-hati dengan NGO-NGO yang ada dekat Malaysia ni, supaya masyarakat tak terpedaya dan tersalah bagi bantuan ataupun tersalah bagi derma kepada NGO yang sebenarnya tak buat kerja. Dekat sini aku pasti bukan hanya satu NGO saja yang dimaksudkan oleh Dr. Mazhar. Apa-apa pun, tepuk dada, tanya selera. Terpulanglah dekat korang. Korang nak salurkan derma ataupun nak salurkan bantuan tu dekat mana dan kepada siapa. Sebab tujuan kita semua memang sama. Kita cuba nak ringankan beban saudara-saudara kita yang berada dekat sana. Yang mana kalau kata kita sendirilah nak bagi bantuan, kita nak pergi ke sana, lepas tu kita nak pergi cross the border dan sebagainya. Benda tu semua leceh dan mungkin mustahil untuk kita. Yang paling boleh pergi pun contohnya mungkinlah peniaga nasi lemak yang viral baru-baru ni. Yang mana dia punya nasi lemak tu, telur dadah tu macam hidup segan mati tak mau. Nipis, halus je. Kalau kata kita makan telur dadah tu celah gigi je, tapi dia punya harga na'uzubillah. Dah macam boleh pergi Ismail balik hari. Gurau je. Apa pun, kita tunggu je lah penyelesaian dari kedua belah pihak. Aku sendiri pun nak tahu juga apa maksud Mufti Perlis bila Mufti kata ada bahagian yang tak jelas berkenaan dengan pengurusan NGO tersebut. Adakah konsisten dengan apa yang diperkatakan ataupun apa yang diragui oleh Alif Ahmad dekat dalam posting media sosial dia, ataupun ada lagi perkara-perkara lain yang kita masih lagi belum tahu. Cumanya aku ada satu soalan untuk korang. Kalau kata korang menderma untuk saudara-saudara kita yang berada dekat sana, selalunya korang menderma melalui NGO yang mana? Cuba korang share dekat ruangan komen. Dan akhir kata pepantun, pergi genting jalan berkabus, dah sampai sejuk beria. Andai amanah pasti telus, andai telus mana auditnya. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum. Mantap Pak Bo. Oh, sakit.